Okey, subhanallah, seterusnya kita akan sambung lagi muslimin muslimat tentang wanita dambaan neraka ni. Okey. Sekarang kita akan baca satu hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim, muka surat 93. Okey, muka surat 93. Kita baca sama-sama hadis ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada dua kelompok, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Muslimin muslimat yang Nabi gambarkan tidak pernah lagi dilihat oleh Nabi. Maksudnya pada zaman Arab Jahiliyah, dahsyat macam mana pun, jahil macam mana pun zaman tu, tak ada lagi suasana ataupun kedahsyatan tu macam ni, macam hari ni. Walaupun zaman tu ada Arab Jahiliyah, terpisah lama, tak ada Nabi, tapi wanita zaman tersebut tidak seteruk wanita akhir zaman ni. Nabi kata tidak pernah aku lihat sebelum ini, iaitu satu kaum yang membawa penyebat, iaitu pemukul seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya. Dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, selalu melakukan maksiat dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium keharuman syurga. Padahal keharuman syurga itu boleh dihidu dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah. Kita terus pergi kepada bahagian berkaitan dengan kita. Nabi sebut apa? Iaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Sekarang kita dah boleh lihat atau belum? Banyak ke sikit? Merata-rata. Pagi Aeon tu sangat banyak. Nenek orang pun sama pakai seluar legging. Kadang kita kesian kan, perut menggeleber pun pakai baju ketat juga. Kita tengok tu malu. Tengok pun malu. Rasa macam nak pergi hide je. Hide. Maksudnya nak pergi cover. Rasanya ya Allah, malunya ya Allah. Lepas tu ayat kita kalau slim okey juga. Mana ada, slim pun tak okey. Tapi maksudnya bila menggeleber macam tu lagi teruk. Macam nangka dibalutkan. Maksudnya walaupun dia berpakaian tapi nampak semua bentuk badan. Itulah yang digambarkan. Berpakaian tetapi telanjang. Nabi bukan sebut wanita yang bertelanjang. Tak, berpakaian tapi telanjang. Dahsyat. Kita dikejutkan dengan banyaklah di media sosial. Artis-artis kita makin melampau-lampau sekarang. Ustazah ni asyik sebut artis je. Ustazah ni ada masalah dengan artis ke? Saya, kalau saya sebut orang kampung saya, mana ada orang kenal? Orang kampung saya, ui dahsyat. Siapa orang kampung Ustazah? Tapi artis ni, mereka yang ada ramai follower, ada pengaruh. Dan bila mereka buat sesuatu, ramai yang tengok. Kalau orang kampung kita buat video ngarut, berapa orang je tengok? Maksudnya kesan keburukan tu tidak seberat artis-artis yang ada follower yang juta-jutaan. Tuan-puan sekalian, kalau follower ni fanatik, artis dia pakai tudung dia pakai,
Hati dia buka tudung, dia buka. Itu yang berlaku. Sebab itu ramai remaja Islam kita fanatik sangat dengan artis Korea. Bila artis Korea lelaki dia orang dapat jumpa, dia orang biar jadi dia orang tu dipegang, dicium, disalam, digosok-gosok, dipegang kepala. Sebab fanatik, hilang kewarasan akal. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tengok apa yang Nabi sebut. Dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Subhanallah. Dia buat maksiat dan dia ajar pula wanita lain buat maksiat. Dia tak cakap direct. Dia takkan kata, okey, cara buat maksiat begini ya. Dia tak cakap direct. Okey, harap ramai yang boleh ikut ya, pakaian ketat saya tak. Dia hanya tunjuk-tunjuk je. Tetapi benda itu telah menjadi pengaruh dalam minda anak muda, akhirnya ikut. Dulu kalau kita tengok orang pakaian ketat, kita macam ni tengok 2-3 kali, biar betul ya Allah ketatnya. Sekarang tengok tu dah tak ada apa. Sebab normalisasi. Dah jadi biasa sangat. Sampailah orang-orang yang berpakaian tetapi telanjang, mereka rasa mereka dah diterima. Mereka rasa mereka boleh je jadi buat biasa. Sebab kalau dulu dia keluar pakai gitu, ramai yang tengok dia rasa tak selesa. Tapi bila dah biasa, orang pun dah tak heran, semakin ramai dan semakin menjadi-jadi. Okey, kita dah dekat pukul 12. Kita nak pergi kepada beberapa amalan. Apakah yang boleh menjadi benteng kepada umat ataupun wanita akhir zaman? Okey, subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma salli wa sallim. Okey, rupanya ada ni ya, perangkaan tentang pembedahan plastik. Oh, pasal pembedahan plastik rupanya ada ni maklumat ni. Jumlah wanita menyerupai lelaki dan sebagainya. Dosa wanita sebagai anak. Cuba buka muka surat 105. Muka surat 105. Dosa wanita sebagai anak, dosa memperlakukan ibu bapa seperti hamba suruhan, berkasar kepada ibu bapa, derhaka kepada ibu bapa. Dosa wanita sebagai isteri, menjadi musuh kepada suami. Oh, menjadi musuh. Ini memang disebut di dalam firman Allah. Dan sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah bagi pesan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Musuh ialah orang yang ditentang, lawan atau seteru. Maka ketika seorang isteri menjadi musuh kepada suaminya, bukan bermakna dia adalah orang yang menentang suaminya dalam urusan dunia. Bahkan musuh sebenarnya diiktiraf oleh Allah adalah musuh akhirat dan sekutu syaitan. Justru isteri yang menjadi musuh bagi suaminya, dalam ayat di atas merujuk kepada peribadi seorang isteri yang bertentangan dengan syariat, sehingga dia boleh menjadi saham kepada suaminya untuk ke neraka. Di dunia suami isteri ini baik, couple, loving couple, semua orang kagum, semua orang puji, romantik, sweet, potong kaki, orang katakan manis sangat, sweet sangat. Video tu hari-hari lah betapa sweetnya. Tetapi dia tidak sedar, dengan dia membenarkan isteri melakukan apa sahaja, walaupun perkara yang bertentangan dengan syariat, isteri ni, anak yang dibiarkan akan jadi musuh di akhirat kelak. Bila suami ni nak melangkah ke syurga, isteri ni, ya Allah, asbab dia aku rosak dulu. Anak-anak, ya Allah, ayahku tidak pernah menegurku. Mungkin ayah ni kata, sampai hati kamu nak capai ke neraka. Ketika itu tidak ada lagi hubungan ayah dan anak, hubungan suami isteri. Masing-masing mencari hujah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Seorang ibu dan ayah minta, seorang ibu minta dengan anak, nak bagilah satu pahala istighfarmu kepadaku, nak mak banyak korban ni. Satu pahala istighfar pun anak takkan bagi. Saling bermusuh kerana saling takut. Sehingga kan para nabi pun bila diminta oleh umat masing-masing, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Daud ke, Nabi Ayub ke, Nabi Yaqub ke, bila umat-umat pergi ni minta tolong, mereka sebut apa? Nafsi, nafsi biyadi. Jiwaku pada tangannya. Hari ini, hari yang tidak pernah kami melihat, aku melihat kemurkaan Allah sebagaimana murka Allah pada hari ini. Pada hari kiamat, Allah
Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemurkaannya yang sebenar-benarnya, maha murka. Allahu Akbar. Lalu mereka kata, kamu cari seorang lelaki yang bernama Muhammad, hanya dia saja yang boleh membantu dan menolong manusia yang lain. Sebab itulah sangat bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, amalan yang pertama, wahai para wanita sekalian, masya-Allah, berusahalah yang pertama untuk beramal dengan ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi yang baru kita bacakan tadi. Kerana ayat yang ke-10, kalau tak mampu nafal, makcik dah cuba ustazah bertahun-tahun hafal 10 ayat Al-Kahfi tu tak dapat-dapat. Tak dapat-dapat ustazah. Jadi macam mana tu? Saya kata hafallah ayat yang ke-10. Sebab ayat ke-10 itu adalah doa Ashabul Kahfi saat mereka menyelamatkan akidah mereka daripada pemimpin yang zalim. Kita sekarang pemimpin Islam, kita tidak ada ujian macam Ashabul Kahfi. Mereka yang menyembah Allah ketika itu dibunuh. Mereka menyembah Allah ketika itu akan diseksa. Kita tak sampai tahap tu. Lalu Ashabul Kahfi ini saat mereka sedang nak menyelamatkan diri, Allah ilhamkan mereka untuk menuju ke gua. Apa doa Ashabul Kahfi? Kita baca sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Hampir semua ingat. Hebatlah. Hebat orang Pajang ni. Wanita-wanita salihah, wanita luar biasa berada di sini rupanya. Nanti sebelum keluar, kita akan tasmek di setiap pintu. Tak lancar, tak boleh keluar. Agak-agak berani tak? Sampai hati kesian macam ibu-ibu kita kan. Kita tak buat, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahai lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Kita mohon apa? Rahmat. Dengan rahmat Allah, Allah beri kita hidayah. Allah beri kita rasa berdosa bila buat dosa, rasa bersalah bila buat salah, rasa tak selesa bila pakaian tu dedah aurat, rasa sebersalah bila bercakap tentang keburukan orang. Dengan rahmat Allah saja, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda hadis yang sahih, tidak sekali-kali kamu akan diselamatkan dengan amal soleh kamu daripada api neraka. Lalu sahabat bertanya, termasuk kamu kah ya Rasulullah? Benar, termasuk aku. Kecuali dengan rahmatnya. Maksudnya kita tidak akan mampu. Bukan kita tak boleh selesa. Kita jaga tahajud, kita jaga puasa, kita jaga semua amal-amal soleh. Itu tidak menjamin kita selamat daripada api neraka. Kecuali dengan rahmat Allah. Lalu sebab itu doa Ashabul Kahfi itu, kenapa 10 ayat yang terawal menjadi benteng kepada fitnah akhir zaman, fitnah tu Dajjal? Antaranya adalah terdapat satu doa yang sangat powerful. Itulah doa Ashabul Kahfi. Awal-awal pagi doa tu wajib kita baca. Sebab setiap hari kita perlu petunjuk daripada Allah dalam setiap urusan kita. Okey, laju-laju ya. Saya tak akan lebih daripada 11 suku insya-Allah. 12 suku. Semua dah susah hati ya nak masak. Suami tunggu. Anak sekolah. Betul lah kan? Oh dah masak dah, diorang dah siap masak. Okey. Okey, last. Amalan untuk wanita, subhanallah, Allahu Akbar. Kita selalu setiap hari akan buat proses ni, tapi ramai yang terlupa sebab walaupun mudah, tapi benda itu bukan ringan untuk jadikan istiqamah. Selepas ambil wuduk, jangan lupa lagi untuk baca doa wuduk. Betul kan kadang-kadang terlupa? Sebab doa wuduk tu hadis yang sahih ya. Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna. Di situlah saya nak tegur sikit musliman. Kadang-kadang ada yang bersolek, contohnya bersolek hukumnya harus, tapi jangan tabarruj. Tabarruj tu haram. Sebab Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maksud tabarruj ni, dia bersolek sampai menarik perhatian di luar kebiasaan. Saya ni kalau boleh nak sebut tak payahlah bersolek. Ada orang tanya, Ustazah, apa hukum pakai gincu? Boleh pakai, tapi macam tak pakai. Maksudnya pakai sekadar nak hilangkan pucat, masih nampak natural. Kalau tengah berderang tu, makcik umur 70 pun imam boleh tersasul Al-Fatihah, kan?
Tegur, Pak Imam apa khabar? Merah menyala kan. Tu imam tu Al-Fatihah tu terbayang-bayang. Dah lah lama dah isi meninggal kan. Sungguh ni, oh memang. Saya tanya orang lelaki, kalau tengok bibir wanita merah menyala, orang lelaki jawab jujur. Dulu saya selalu ceramah kursus kahwin, orang muda-muda. Apa pandangan kamu kalau tengok bibir wanita merah menyala? Ustazah, geram. Kalau orang tua, samalah geram. Tak kira lah, tapi bibir tu jadi geram. Jadi bayang macam-macam. Dia bayang dengan fantasi. Sebab itu, kita ni kan bila sebut harus, berhati-hati. Sebab harus ni boleh jatuh kepada haram. Boleh jatuh kepada makruh. Subhanallah. Sebab ada orang, ustazah, saya dah biasa pakai celak ni. Kat mata ni. Kalau saya tak pakai, orang duk tanya saya, sakit ke? Sakit ke? Macam orang lepas kemo, dia kata. Sebab dia dah biasa daripada muda. Saya kata, puan boleh pakai sekadarnya. Jangan sampai terang, siap bentuk-bentuk pula berekor-ekor. Pakai sekadarnya supaya masih lagi dilihat segar, bersih. Bukan untuk menarik perhatian. Kalau orang kata, Ustazah, saya pakai walaupun macam tu, saya tak niat tarik perhatian. Kan sekarang ni muah-muah tu, yang orang perempuan macam-macam ajar orang bersolek kan. Oh puan pakai warna-warni. Tak niat. Untuk diri sendiri, kepuasan je. Walaupun saya pakai macam over macam ni, tapi tak niat pun. Yang penting niat kan. Saya kata okey, kalau gitu kat rumah pun puan macam ni juga. Dengan maskara, dengan ini, dengan... Kat rumah tak lah. Oh, kat rumah tak perlu kepuasan diri ya. Faham tak? Kalau betul untuk kepuasan diri, kat rumah pun pakai macam tu. Jadi kenapa dekat luar je puan perlu kepuasan diri, dekat rumah tak perlu kepuasan diri? Bukankah untuk suami tu pahala berganda-ganda? Jadi akhirnya dia pun keluh. Memang dia tak boleh menipu diri sendiri. Tujuan begitu, pakai begitu adalah untuk menarik perhatian. Niat hati kita tidak boleh ditipu. Kita boleh tipu di sini, tapi tak boleh tipu Allah. Okey, doa Nabi bersabda, barang siapa setelah wuduk dan wuduknya sempurna, lalu membacakan doa apa? Doa lepas wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Namun dalam hadis yang sahih, kalau kita baca setakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu pun dah memadai. Tapi kalau tambah lagi sempurna. Nabi bersabda, barang siapa yang baca sekian-sekian, akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Syurga ada 8. Setelah 8 pintu syurga akan dibuka baginya. Jadi kita kena berjuang untuk jadikan amalan istiqamah untuk diri dan untuk anak-anak. Bahkan kita kena rajin tanya, bang, awak dah baca doa wuduk? Ya, kena tanya. Saya pun selalu pesan dekat suami, tolong ingatkan saya sebab saya kadang-kadang terlupa. Lepas ambil wuduk terus nak semayang. Padahal doa wuduk tu simple. Nak katanya walaupun nampak mudah, tetapi nak istiqamah payah. Bila kita doa Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, golongkanlah aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Wa ja'alni min ibadika salihin, dan jadikanlah aku orang yang hamba-hambamu yang saleh. Sebab itu tak mustahil 8 pintu syurga akan dibuka. Sebab kita doa selepas ambil wuduk. Wuduk, hadis Nabi yang sahih, akan gugur dosa-dosa daripada setiap anggota wuduk yang diwudukkan. Nabi kata akan gugur dosa sehingga daripada jelah jari jemari sehingga titisan air terakhir. Dan keadaan suci, kita angkat doa dengan doa yang sangat sempurna. InsyaAllah barakah tersebut, walaupun masa dia amalkan, dia belum tutup aurat, dia belum lagi tinggalkan maksiat, tapi barakah doa itu istiqamah. Akhirnya dia benar-benar jadi hamba Allah yang saleh, lalu 8 pintu syurga akan dibuka baginya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak wahai para muslimat, bakal bidadari syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus kuat, kita terus sabar, kita terus redha sampai saat akhir kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you all so much. I love you more, I love you much more. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini ada permintaan daripada seorang ibu yang doakan untuk anak dia. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Ada seorang ibu, ada dia minta Fatimah Az-Zahra Muhammad Taufik, nama anak.
supaya dipermudahkan untuk belajar ke Turki pada 9 hari bulan ni. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Buat anak dia Fatimah Az-Zahra Muhammad Taufik, Ya Allah. Permudahkanlah Ya Allah segala urusannya untuk menimba ilmu, untuk mujahadah, untuk berjihad di medan ilmu. Jadikanlah anak ini Ya Allah pejuang agamamu Ya Allah. Para alim ulama faqih, dan doa ini juga Ya Allah untuk sekalian anak-anak kami Ya Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Okey, muslimat sila jemput untuk